Ustaz mana? Ustaz Aman dan AJK Surau lah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang pertama saya nak kenal, saya sebenarnya orang Penang juga. Beranak di Kampung Kongsi, Balik Pulau. Sekolah menengah St. George. Tapi oleh kerana ayah ni pegawai polis, jadi pindah merata lah. Ke Perak, daripada Balik Pulau ke Perak ke Perlis, kami letak di negeri Perlis. Sikit taruh benar. Pasal oleh kerana pertama kali ni kita kenal lah. Saya Hisham bin Hashim, berasal daripada Balik Pulau, dan adik-beradik banyak di Teluk Bahang. Dan arwah Tok Wan orang Tanjung lah. Orang Tanjung. Kalau saya panggil Marikan lah. Nama pun Hisham Marikan bin Hashim Marikan. Okey, bertugas di Jabatan Mufti Brunei sebenarnya. Dan saya berkelurusan PhD bahagian mineral lah. Bertugas di Jabatan Mufti sebagai pengkaji pendidikan di Balai Pameran Sultan Haji Hassanah Bolkiah Brunei Darussalam bagai mineral ni. Dan salah silah bab latar belakang pendidikan adalah mengenai batu permata lah. Saya seorang ahli gemologis. Background latar belakang mengenai perubatan ni adalah merupakan silsilah keluarga, yang mana saya adalah silsilah ke-15 secara mutawatir tanpa putus. Yang kita punya sanad keluarga yang ke-15 kita boleh tunjuk cara orang kata apa, family tree lah, semua dalam bidang perubatan. Baik, di Perlis tu saya ada pusat rawatan yang saya buat di rumah, yang beroperasi pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Jadi rawatan semua atas pada temu janji saja, insya-Allah. Tajuk yang saya sering bawa di mana pun, di masjid ke, di surau, di mana, semua tajuk besarnya adalah seni penyembuhan fitrah. Seni penyembuhan fitrah. Dan itu dah tajuk yang dibincangkan dengan Tuan Haji Fairuz, kan, tajuk maksud fitrah. Yang pertama, bila sebut penyembuhan fitrah, saya nak pergi kepada maksud fitrah tu dulu. Fitrah ni sebenarnya, mana kita faham fitrah ni adalah satu benda yang suci. Sebab apa? Sebab kita dah lalui, dah pergi tengok, pergi berubat dengan berbagai perubatan, makan herba, jumpa doktor, habis beratus-ratus ribu, berpuluh ribu, kan. Tapi orang tak dapat nak mencapai kesembuhan yang maksimal ataupun kesembuhan yang hakikat sembuh yang sebenar. Baik. Oleh kerana kalau saya nak bagi faham makna kaedah perubatan yang kami buat ni dalam masa yang singkat ni, mungkin tak boleh lagi Ustaz. Cuma kita go terus sekali lalu, kan, nak bagi faham lagu mana kaedah perubatan yang kita bawa. Baik. Yang pertama, bila Allah kata aku jadikan manusia ini sebaik-baik kejadian, maksudnya Allah buat dah elok dah. Dan Allah ibarat sehelai kain putih yang bersih. Jadi bila manusia ni, bila dia lahir, bila dia beranak, sebenarnya dia dah elok dah, sempurna dah. Maksudnya apa? Allah dah bekalkan 3 perkara besar dalam badan kita ni. Yang pertama, dia ada mekanisme badan kita sendiri merawat penyakit. Yang kedua, badan kita ni ada satu bahan untuk menahan penyakit pada masuk. Yang ketiga, untuk nak buang penyakit kalau dah masuk. So dia tubuh tu merawat badan sendiri, dia self healing. Kedua, dia menahan patogen untuk serangan radikal bebas pada luar nak masuk. Yang ketiga, dia berbentuk detoxified. Dia ada 3 benda ni, 3 mekanisme ni yang ada dalam badan. Tapi benda tu hilang, rosak, terganggu dan sebagainya. Dia hilang pasal apa? Dia hilang daripada 3 benda juga. Yang pertama, pemakanan. Yang kedua, gaya hidup. Yang ketiga, sebagai kifarah, dosa dan sebagainya. Jadi benda ni, 3 mekanisme ni yang tadi ni, yang kata boleh merawat badan, merawat, menahan dan membuang. 3 benda ni terganggu atau merosak dengan 3 benda ni. Cara makan, cara hidup dan sebagai kifarah. 3 benda. Okey. Jadi bila Rasulullah kata perut adalah rumah penyakit, maksudnya makanan, kan? Kemudian yang kata gaya hidup macam mana pula? Gaya hidup yang bercanggah dengan apa yang Rasulullah suruh.
cara makan, cara tidur, cara buang air besar. Sebenarnya Rasulullah kata, seandainya kamu menjalani kehidupan mengikut Al-Quran dan Sunnah, hampir-hampir tak perlu makan ubat. Tapi oleh kerana kita lakukan perubatan, kita tak pi kepada punca sebenar. Sebab kita hanya buat rawatan ni, kita panggil symptomatic treatment. Kita hanya pi berubat tanda penyakit, bukan cause treatment. Tak pi kepada punca penyakit. Saya ambil contoh. Orang ada penyakit, ni saya tak boleh, tapi nak dalam masa singkat tak nak kita fahamkan. Saya nak pergi secara umum lah, general dulu. Okey. Contohnya, orang kena penyakit batu dalam pedu. Orang buat apa? Orang akan buang pedu lah. Kalau benda tu besar, kalau kecil boleh laser, dia laser lah, kan? Okey, tapi dia tetap akan tumpu pada hempedu. Sebenarnya, kalau batu dalam pedu tu kerana kolesterol. Batu dalam pundi kencing, kalsium oksalat, kerana air kencing, kan? Macam mana kolesterol boleh masuk dalam pedu? Okey. Kaedah perubatan yang sebenarnya yang dibuat oleh Ibn Sina dan kitab Qanun Fiqh, kita cause treatment, kita merawat pada punca penyakit. Sebenarnya kolesterol tak boleh masuk dalam pedu kalau hati dia elok. Kalau hati elok, insya-Allah tak akan masuk. Kolesterol tak akan tersudut masuk dalam pedu. Pasal Allah buat ada satu sistem dalam hati ni, dia ada satu bile, dia panggil bile juice. Hati ni akan merembeskan bile juice. Dia akan orang spray. Kalau kolesterol lebih, dia akan sembok, dia akan bind. Bile juice ni fungsi dia untuk bind, untuk membungkus kolesterol hak lebih, buang dengan najis besar dan sebagainya. Tapi oleh kerana hati kena jangkitan kuman, mata akan jadi kuning. Kan, bila mata turun pergi ke hati. Kan, bila mata jadi kuning, ada jangkitan kuman. Bila hati kena jangkitan kuman, hati tak mengeluarkan bile juice. Bila bile juice tak keluar, kolesterol akan tersedut masuk ke dalam hempedu, gallbladder. Tapi perubatan yang satu lagi, mereka hanya kisah bab hempedu. Jadi kita kena rawat punca penyakit. Itu lebih kurang macam itulah. Okey. Ibarat kalau tuan-tuan tengok, kita kata teori bongkah ais, kan? Teori iceberg. Kalau kita tengok di tengah laut ada ketul saji kan, besar meja ni. Orang duk ambil kira, saji ni tak besar, dia besar ni je. Sedangkan itu hanyalah 10% daripada di atas permukaan. Yang lebih besar ada yang ada di bawah tu. Itu dah menyebabkan kapal Titanic tenggelam. Depa kapal besar. Nampak ketul besar kereta, ketul itu berlanggap. Langgap, boom. Rupanya maksa yang sebenar bukan yang nampak di atas. Ada hak di bawah. Okey. Jadi, bila penyakit, pasal itu kalau seorang perawat yang sebenar, dia bukan sembang buat produk. Produk nombor 6. So, mereka bukan perawat, mereka penjual produk. Produk nombor 6. Sebab kita nak mengembalikan balik fitrah tubuh. Kan kita kata seni penyembuhan fitrah. Fitrah ni maksud dia nak balikkan balik fitrah kita hak asal. Hak ada 3 mekanisme ni nak bagi ada balik. Kita nak bangkitkan balik sistem badan kita merawat penyakit, nyeri, self healing. Kedua, nak rawat sebab mekanisme yang bila kuman masuk dia tahan. Yang ketiga, bila dah termasuk dia akan buang, dia muntah dan sebagainya. Satu, muntah ni adalah fitrah tubuh, proses melakukan proses detoxify, buang racun. Tapi lagi bila muntah, orang bagi makan ubat tahan muntah, dia masuk balik, kan? Dia itu yang bahayanya. Kita kena menyakit kerana kita bercanggah dengan fitrah yang Allah buat. Ibarat orang buat jalan lah, orang buat jalan mawi, kita nak main juga kot ni. Bila kita suka bercanggah, bila kita bercanggah, itulah kerosakan tubuh yang kita akan dapat. Jadi apa yang saya nak bawa ni, kita lalu bilalah punca penyakit bertiga benda ni, makanan, gaya hidup dan kifarah. Cara mana kita nak sembuhkan penyakit tu? Betul 3 benda ni lah. Tak mana duduk herba. Okey, pertama, bila pemakanan, kan? Pemakanan ni Rasulullah kata perut adalah obat penyakit. Orang putih pun kata you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Sebab kita tak tahu. Ada benda yang tak boleh makan serentak. Contoh, kalau tuan-tuan tengok, banyak dah ni orang kena penyakit kemurungan, panic attack kan, jantung jadi laju, berdebak-debak, takut, ingat mati, macam-macam lah. Bukan ingat mati insaf zikr maut ni kan, orang jadi main tu, dia ingat ambulan tak boleh sebagainya, dia jadi takut lah kan. Kalau perempuan orang panggil
angin darah lah apa kan. Orang lelaki kena kemurungan, maka buat penenang sebagainya. Pasal apa? Punca makanan. Kita tak mengaji ilmu cause and effect, kita tak tahu makan ni boleh tak campur dengan benda ni. Contoh, kalau hari tu kita makan nasi yang ada ikan, tak kira lah ikan goreng ke, ikan gulai ke, kari kepala ikan ke apa ke, hari tu dalam masa 24 jam jangan minum sebarang minuman yang ada susu. Tak boleh, dia chemical reaction, tindak balas kimia. Kalau makan ikan, minum pula teh tarik ke, teh ais ke, kopi 3-in-1 ke apa ke, dia berlaku imbalance hormon tak seimbang. Dan jangan kata kami bukan makan selalu, makan kadang-kadang. Tak, penyakit nak kena dia bukan tunggu makan banyak. Penyakit nak kena bukan makan selalu. Penyakit ni dia trigger, dia tunggu masa yang tepat, pom kena. Yang pertama ikan dan susu. Kalau nak minum yang minuman yang ada susu boleh, hari tu jangan bagi ada ikan. Kan? Kalau nak minum yang ada susu, makan ikan, jangan minum yang ada susu. Itu saja. Kopi O ke teh O ke boleh lah. Kan? Yang kedua, kurma dengan kismis. Lah ni banyak orang buat jus. Kan? Jus as-sunnah lah sebagainya. Kan? Jus as-sunnah, ada kurma, ada kismis, ada buah tin, ada cuka, ada buah delima. Niat dia tu baiklah kita tahu. Kononnya bila beli produk depa ni, kira produk-produk sunnah lain tak perlu belilah. Tapi dia pun tak tahu. Hak ni ibarat macam merah campur putih jadi pink. Pink tu adalah hasil sebatan kimia yang terbentuk daripada gabungan dua benda ni lah. Jadi kalau makan banyak kerap, saya jumpa banyak kes lah. Ada seorang budak tu umur baru 17, dia hafal Quran 12 juzuk, dia berhenti kerana dia ada berlaku halusinasi. Kemarin ada seorang main rumah kan. Seorang orang al-ustaz bisikkan di telinga. Kan, bisik telinga. Dia cakap-cakap halusinasi lah. Dia mahat tahfiz. Hari-hari setiap pagi selama 3 tahun mak dia buat ayak pegaga, ayak kurma dengan apa ni kismis, blender minum. Pasal mak dia fikir buah kismis kan bagus untuk otak. Jadi mak dia niat baik maknanya. Mak dia itulah mak dia buat jus untuk anak dia selama 3 tahun. Kena gangguan. Dia bisik apa kat telinga dia. Malam ni kalau mak hang tidur, ambil pen ke pisau ke apa ke tikam tengkok dia. Main bisik kat telinga anak dia. Pergi jumpa para perawat, dah tentulah dia kata ada benda. Saka lah apa semua. Kan? Tapi bila saya tanya, apa yang makcik bagi makan dia? Tu yang hebat tadi. Saya tetap pagi, sama dah 3 tahun, saya blender kurma dengan kismis. Dia pun berhenti, balik saya kata berbekam dan makan tepung Bali, talbinah. Pernah dengar kan talbinah kan? Boleh Google, tekan tepung Bali. Talbinah ni makanan yang dimakan oleh Rasulullah. Talbinah, makanan sunnah dan ada hadis sahih. Dan dia menggembirakan. Talbinah ni memang payah dapat lah. Dia boleh buat roti canai, boleh buat roti kan. Jadi kakak ni dia makan betul hari ke-18, bisikkan di telinga dia hilang. Lalu ni anak dia sambung mak tahfiz balik. Dia pergi berubat banyak lah, tangkap bola botol lah apa semua, tak mau lega. Rupanya hormon tak seimbang. Jadi perbutuhan makan. Yang kedua, kena batu kerang. Kencing tak ikut sunnah Nabi kan. Kita tak duduk lagu mana Rasulullah duduk. Tumit kiri kita tak jongkit. Walaupun jamban duduk sekalipun, pastikan tumit kita angkat. Kemudian bila habis kencing kita tak istibrak, kita tak berdehem kan. Berdehem 3 kali. Berdehem pula salah. Orang berdehem apa ni? Ni kan lagu tu. Dia kena tarik nafas sehingga diaphragm terbuka. Dia kena buat gini. Jalan nak melakukan sunnah pun perbuatan salah. Niat tu baik dah, kaedah tak kena. Jadi dia kena tarik nafas sehingga diaphragm ni terbuka. Lagu tu. Kemudian untuk orang lelaki, saluran kencing kena gosok 3 kali. Baru kesok solat keluar habis. Kemudian jangan kencing berdiri. Kalau tempat tu boleh duduk kan. Tengok pada bi'ah suasana masa tu kan. Kemudian ni semua dalam gaya hidup lah. Pemakanan tadi, makanan kita buat makanan banyak gila yang kita bercanggah dengan Nabi yang Nabi tak bagi kan. Contohnya minum air kan, jangan sontakkan dengan makan nasi, minum dengan bernafas, jangan bernafas dalam cawan. Kemudian kita banyak petua yang kita kononnya kita ikut sunnah tapi mengundang penyakit kan, macam makan buah-buahan, kita makan lepas makan buah-buah kan. Kononnya dessert, cuci mulut kan, semua kena sembelit.
Habis buat jamuan, buat makan-makan, dia potong buah temikai. Makan-makan Ustaz, buah cuci mulut. Salah. Kan? Maknanya buah ni kena makan sebelum makan. Ibarat kita nak bubur skru lah. Kan? Takkan kita bubur skru dulu baru bubur minyak gerih. Kan? Dia tak licin, dia kena bubur minyak gerih dulu baru bubur skru. Baru dah dia licin. Jadi tujuan kita makan buah-buah, makan garam dan sebagainya supaya tempoh transit, tempoh makanan yang kita makan duduk dalam perut tak lebih 20 jam. Kan? Kemudian kita pula diberi petua yang macam-macam. Tambah pula baru ni kita kena guna sanitizer. Kan? Ni di hujung kuku kita ni semua ada kuman baik, lactobacillus, kuman baik. Sebab tu Rasulullah suruh lepas kita makan, Nabi suruh kita apa? Isap jari. Isap jari ni pun ada adab. Jari telunjuk, jari tengah, jari mana, jari kelingking, ibu jari. Bukan kulun semata ni. Kan? Ni, macam ni je. Pasal nak ambil enzim di hujung kuku, hujung jari. Gini. Kaedah gunting kuku. Baru ikut fitrah tubuh. Isap begini. Kan? Supaya enzim tu dia akan mencernakan makanan. Supaya makanan yang duduk dalam perut tak sampai 20 jam, proses dekompos akan berlaku, terurai, terbuang. Jadi bila kita guna bahan kimia yang alkoholnya ada 70% lebih, kuman baik yang ada di tangan mati. Pasal tu kalau kita goreng nasi dalam periuk, nasi basi tak? Nasi basi. Pasal proses mikrob tu berlaku. Nasi tu terurai pasal enzim yang ada di tangan. Tuan-tuan ambil sanitizer, basuh, goreng tengok. Pasal apa nanti lambat basi? Pasal kuman baik yang ada di tangan mati. Kita terikut benda tu, kan? Orang bagi petua kita buat pemakanan. Orang bagi piramid makanan kat kita. Orang buat segitiga tu, piramid segitiga. Salah. Tu bukan betul. Yang betul je kat tu. Tajam tu duduk kat bawah. Sebenarnya banyak benda yang depa tahu benda tu tak betul, depa hak betul tu depa buat, hak tak betul bagi kita buat. Salah. Macamlah banyak benda lah, sejarah dan sebagainya, pemakanan. Kemudian gaya hidup, mandi. Banyak orang kena migraine lah ni. Masuk bilik air, langkah kaki kanan. Kalau kita tengok banyak benda yang kalau saya nak cakap sekali lalu ni, pertama kali kita nampak macam tak logik. Kalau saya kata barang siapa masuk, kalau keluar pada rumah pergi jauh lah, keluar rumah pergi market ke, pergi kerja balik masuk sampai rumah, masuk rumah terus kahwin payah dekat anak. Orang mesti cakap, kok mana? Kemudian masuk bilik air, langkah kaki kanan, payah dapat anak. Kalau masuk kaki kanan payah dapat, kalau kiri tu ialah. Tapi orang pergi berbuat berkata, pergi mengurut lah, orang kata peranakan jatuh lah, lepas tu merian lah, makan ubat lah, semua dah kandung 9 bulan dah, jin buat berlari lah, kan, macam-macam orang cerita. Tapi alhamdulillah orang mai ke tempat saya bagi petua 4 benda ni je. Betul balik gaya hidup mana yang Rasulullah suruh, kan. Nombor 6, kalau kita nak ambil herba saya, nombor 6 baru ambil. Kita bagi almana, tepung bali, jus moringa. Nombor 6 herba. Tapi betul benda ni dulu. Okey, pasal tu sunnahnya bila kita keluar daripada rumah, ni masuk dalam ruangan gaya hidup lah. Kita keluar daripada rumah, ni kalau jauh. Sampai depan rumah, basuh kaki. Orang tua dulu dia ada tempayan, kan. Kita ada pakai ayak, buka kasut, basuh kaki. Sampai depan rumah, jangan masuk terus. Duduk sat. Kalau kata tak mahu masuk kaki, tak apa, duduk sat. Kita baca auzubillah sambil syarat ludah belah kiri. Bukan sungguh. Baca auzubillah belah kiri. Lepas tu langkah kaki kanan masuk rumah, bagi salam. Dan ingat, belah kiri ada seekor jin perempuan, Ummu Sibian. Siapa tak bagi salam, masuk kaki kiri, Sibian ikut. Dia pergi duduk di mana? Bilik air. Kita duduk dengar ada orang rebah bilik air. Jatuh bilik air, licin bilik air. Selalu orang rebah bilik air kena penyakit apa? Stroke. Kan? Maksudnya jatuh bilik air bukan tinggi pun. Tapi kalau jatuh pokok, jatuh rumah pasal bumbung, pasal ayat, buat tak lumpuh. Lagi tinggi. Jatuh bilik air lumpuh. Pasal Sibian tadi ada dalam bilik air. Jadi nak masuk bilik air, Rasulullah suruh langkah kaki kiri, baca doa berlindung. Kan? Bila kita baca doa berlindung, langkah kaki kiri, Sibian jadi dia keluar bilik air. Keluar lebih mana? Bilik tidur. Dia berbaring atas tilam. Nabi suruh buat apa? Khibah tilam. Ambil kain ke apa-apa, bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qibah ni ada dua. Yang pertama bab sain, bab zahir, yang kedua bab batin. Bila kita tak halau, kita tak kibah dengan tuala tu, Sibian dia masih berbaring atas tilam tu. Bila kita kibah, dia keluar. Itu yang pertama, hak batin. Hak zahir, bila kita tidur malam, ada kita punya harmless sel hak mati ni, hak tak guna ni, dia jatuh atas tilam. Penuh atas tilam kita ni. Kita tidur malam, kita bernafas balik sel hak mati tu. Berlaku imbalance hormon tak seimbang. Mai period 5 hari, tak main 5 hari, mai 2 hari, tak main 4 hari. Tak seimbang. Lepas kita tak kibah benda tu. Yang keempat, orang perempuan yang mai bulan, atau orang wanita yang ada darah, jangan dibuang sebelum basuh. Kena basuh dulu baru buang. Tambah pula tong sampah dekat dengan rumah. Semua ni bersangkutan dengan vibrate, gelombang. Kalau kita boleh pergi perinci lagi lah, sebab apa, sangkut ke mana, yang menyebabkan kalau tak basuh tu dia tak lekat. Okey, itu keempat. Yang kelima, dikuatiri dia punya transverse colon, usus lentang dia landok, ada kaedah buat dia. Yang keenam, dia ni rahim panas. Yang ketujuh, baru nak ambil herba ke suplemen ke, baru ikut. Jadi bila kita ikut dia punya aturan ni, insya-Allah akan sembuh lah, kan. Maksud bila ayak lagi, kita ada shower di rumah, kan, kita buka pakai ayak, kita buah kepala. Banyak orang kena migraine, kan. Kaedah dia ni pun masuk dalam cara hidup lah. Tadi kan dia ada 3, makanan, cara hidup dan kifarah. Basuh kaki dulu, kaki sampai kat lutut, lutut pergi kat pinggang, pinggang pergi kat bahu, lepas tu kaki balik, baru basuh kepala. Itu. Kemudian tidur, baca doa tidur, kan. Lepas tu Nabi suruh apa? Maafkan semua orang yang salahkan dengan kita, maafkan mereka, dan halakkan semua orang yang mutang kita, baru tidur. Dan baca ayat kursi sebagainya, 3 kul dan sebagainya. Tidur malam, mangkit pagi esok. Lah ni banyak orang kena penyakit sleep disc, kiropraktik. Dan kalau kata ada orang nak buat sleep disc, esok siang boleh lah. Kalau orang perempuan, ada anak saya boleh buat tu. Kan kita nak betul tu dalam belakang kan. Boleh buat. Pasal apa kena sleep disc? Cara mangkit tidur salah. Rasulullah buat lagu mana? Bila kita tidur malam, mangkit pagi esok, nak mangkit, jangan mangkit terus lagu tu. Kita kena mengiring belah kanan, mengeliat, stretching, mengeliat belah kanan, mengeliat belah kiri, mengeliat tengah, kan. Lepas tu mengiring belah kanan balik, mangkit. Kita mangkit tidur dalam keadaan postur tubuh kita mengiring belah kanan. Begitu. Jangan mangkit begitu. Kita punya L3, 4 dan 5 akan kapit saraf satu masa. Mengiring belah kanan, mangkit. Dah mangkit berdiri, jangan jalan. Kira 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baru jalan. Jalan ni pergi buat apa? Bukan masuk bilik ayak, ke dapur. Minum apa? Ayak campur madu. Ayak campur madu. Okey, di sini ada satu rahsia dia. Di antara ilmu dengan petua penting. Ilmu penting, tapi kalau tak ada petua untuk mengamal ilmu, tak jadi. Tak jadi. Dapat dia punya ni, dapat ilmu tapi tak dapat dia punya hasanat. Dapat hasanat, tak ada darajat. Dua-dua nak ambil. Contohnya, nak minum madu lepas mangkit tidur, kita kena bubuh apa? Ayak dulu, baru masukkan madu. Bila kita bubuh ayak dulu, madu kemudian menjadi panas. Jadi kata ikut arah lawan jam, nanti keluar baik. Kalau semua benda yang berpusing ikut arah lawan jam, dia menghasilkan energi, ada tenaga. Kita minum, duduk. Jangan minum, bubuh madu dulu, ayak kemudian. Untuk waktu pagi, pasal darah kita masih beku lagi, dia tak jalan, tak perlu elok lagi. Kena minum kaedah bagi panas. Ayak dulu, madu kemudian. Dia terbaliklah. Kalau kita bubuh madu ayak kemudian, badan sejuk. Madu kemudian, badan panas. Dah minum lagu tu, baru masuk bilik ayak, langkah kaki kiri, baca doa pelindung sebagainya, keluar bilik ayak, langkah kaki kanan. Semua dekat ni boleh sambung tak? Boleh lah. Okey. Jadi betul benda ni boleh Google lah, boleh tengok, boleh tanya sebagainya. Bagaimana Rasulullah mangkit tidur, Rasulullah buang ayat besar. Betul balik semua benda tu. Jangan fikir kata kok mana kena dengan penyakit aku. Sangkut. Memang sangkut. Jadi kalau itulah dalam perubatan yang buku saya ada buku tu, dia THM, Total Health Management. Macam mana kita nak lakukan perawatan yang total. Gaya hidup semua ikut Nabi buat macam mana.
Dan makan bila dapat. Bila dapat, makan. Okey, dan sebelum saya lupa, satu minuman yang semua orang suka makan dalam Malaysia, teh o ais limau. Kan? Teh o ais limau. Start pada malam ni, berhenti. Limau ais boleh. Sirap limau boleh. Hot lemon tea boleh. Fresh orange boleh. Tapi 4 benda ni, teh o ais limau. Kalau dalam 4 ni tak ada satu, tak apalah. Tapi kalau ada 4-4, jangan minum dah. Bahaya. Pasal apa? Kan saya buat tadi chemical reaction tadi. Bila gabungan 4 benda ni, dia terbentuk new active ingredient, bahan kimia baru. Hasil gabungan 4 benda ni, dia terbentuk bahan kimia baru. Bahan kimia baru ni, dia mengeringkan atau dia menghilangkan lendiak dalam usus perut. Bila lendiak perut dia kurang ataupun habis, semua makanan yang kita makan duduk dalam perut lebih 20 jam. Jadi berlaku proses auto-intoxication. Gas tu pusing balik. Simptom dia pedih ulu hati. Kan kita pergi klinik makan Gaviscon lah, ayat kapok, CaCO3, kalsium karbonat sebagainya. Kan? Jadi tak boleh malam ni, teh o ais limau tinggal. Itu punca makanan lah. Punca kan jadi buat makanan, kan? Jangan lupa ni kurma, kismis, ikan, susu, teh o ais limau. Gaya hidup yang seterusnya, bilik tidur malam, tolong jangan buka lampu. Jangan buka lampu. Kalau kita nak abang nak pergi bilik ayak, masa makin tidur nak pergi bilik ayak, buka dalam pergi bilik ayak, dah masuk balik tutup lah. Ada orang yang tak boleh gelap, ada. Ada orang yang dia tak boleh, dia lemah ke apa kan. Mula sikit-sikit, kecil boleh lah, yang boleh perak kat pelak tu kan. Lama-lama boleh buang lah tu. Pasal apa? Saya buat tadi total health management. Badan kita ni dia ada self healing, kan? Badan kita ni, Ustaz, dia lakukan perawatan segala tisu hak rosak dalam badan bila malam. Bila malam. Bila mana? Bila badan kita totally shut down. Badan kita berehat sepenuhnya. Badan kita berehat sepenuhnya bila hormon melatonin keluar. Dia ada dua, serotonin dan melatonin. Melatonin ni keluar bila gelap. Bila tuan buka lampu, nampak otak ni, mulut boleh bohong, otak takkan tipu. Tu dia ada ujian ni yang kan, berbahaya kan. Tanya, berapa orang yang pecah rumah? Dia pecah 5 orang, dia nak abang 3, dia baru fikir nak bohong, dia naik lah. Kan? Tu dia kata, dia ada benda tu, poligraf. Jadi, bila otak kita, mata ni nampak, lampu ni buka, kemudian kita lena, tutup mata. Otak ni set, kata tuan tubuh ni tak lena. Bila dia siap, tuan tubuh ni tak lena, proses rawatan tisu hak rosak dalam badan tak berlaku, dan herba-herba ataupun ubat-ubat yang kita makan, dia tak ambil pergi hantar di tempat yang perlu dia repair. Dia tak hantar. Kira tuan tubuh ni tak lena. Jadi proses rawat malam tu tak berlaku. Lepas tu Rasulullah ni doktor pakar. Tu Nabi SAW, lampu kelam, jangan buka lampu. Lampu bilik ayak, lampu dapur, lampu ruang tamu boleh. Buka orang bagi masuk siap-siap kat bawah pintu sikit boleh lah. Bilik tidur jangan buka lampu. Lebih-lebih lagi orang ada masalah kanser, jangan buka lampu. Saya di pusat rawatan satu yang paling banyak rawat adalah 2 lah, tulang belakang dengan kanser lah. Kanser ni cakap dah ni Allah izin 70% sembuh, tapi ubat dia banyak. Tapi siapa yang nak rawat kanser, betul-betul kena disiplin sungguh. Dia kena ikut jadual kami yang kami akan bagi. Ayam biasa kena tinggal, tukar pada ayam kampung ataupun ayam organik, ayam bismi, ayam hijrah, ayam HPA. Tempat asal saya kerja dulu lah. Ayam HPA adalah yang terbaik lah, yang terbaik, dia ayam organik. Kemudian semua benda-benda yang bakar, macam ikan bakar kan, ikan bakar, sate yang ada arang, karbon tu karsinogen, dia baja kanser ataupun tumor, cyst, benda yang jenis membengkak, inflammation, peradangan. Dia tak boleh ada benda yang bekas bakar. Ikan tongkoi, ikan caru yang ada isi hitam tengah-tengah tu, kan ikan tongkoi kan ada isi hitam tengah, jangan duk makan tu. Memanglah sedap, kan? Abang Jekok kata kan, sedap, memanglah sedap, tapi tak boleh makan. Hak tu dia jadi baja kanser, baja fibroid, baja tumor, baja cyst. Kalau orang lelaki kanser usus ke apa kan, buanglah isi hitam, jangan makan. 2. Kemudian
Start pada malam ni. Sekejap lagi kalau boleh keluar benda seorang ni, di supermarket ke apa-apa, beli brown sugar. Gula putih ni buanglah, tinggal lah. Kan, beli CSR tu, Syed Mata Bukhari punya. Kan? Tu. Buang gula putih. Jangan pakai dah gula putih. 2 garam. Garam bukit, garam Himalaya, garam halogen. Cumanya garam ni jangan buang. Cuma jangan guna untuk masakan dah. Guna untuk basuh ikan ke, rendam sayur ke boleh lah. Untuk masakan jangan guna dah lepas ni. Ini gula dan garam ni di rumah kita boleh jagalah. Ni yang sahabat ni di rumah. Di kedai tak payah. Tapi janganlah kalau kadang tak boleh tinggal semua, satu pun tak mau tinggal. Start pada malam ni, gula putih buang tu. Jangan makan langsung gula putih, guna brown sugar, gula pirang. Itu pun jangan banyak. Sebenarnya ada juga. Kan? Dia bukan apa, dia bleaching tu, ubatnya. Kami orang Perlis tahulah. Rumah saya dalam tebu belakang tu. Kilang gula. Kalau tuan-tuan tengok tebu ni raw sugar tu sebelum proses dia, tak makan lah gula. Kan? Hitam kotak semua jadi merelik hujung tu. Sulfur tu, tepung yang guna tu debu, belerang gunung berapi tu untuk polish. Dia ada bleaching. Dia yang bahaya tu bukannya tebu tu. Bahan dia guna untuk polish gula tu. Jadi tak perlu ni tukar pakai gula pirang. Yang kedua garam, pakai garam bukit. Yang ketiga bilik tidur jangan buka lampu. Kan? Lampu okey. Tadi sahabat dah awal, penyakit kerana pemakanan, penyakit kerana gaya hidup, penyakit kerana kifarah. Okey. Banyak orang makan makanan sunnah. Madu, sauda, buah tin, tapi tak sembuh. Tak sembuh. Walaupun ada hadis sahih sekalipun. Macam ada hadis likuli da'in dawa wa ila sam. Kan? Hadis itu merujuk kepada al-batul sauda. Kan? Sebab itu kena bertanya kepada ahli. Itu yang kita fasa'alu zikri itu. Kalau kita faham makna ayat, cara terjemahan zahir makna ayat, tak sembuh. Dan banyak kita akan hukum orang. Contohnya kalau kita faham pada ayat tu likuli da'in. Kalau dia faham likuli tu, kulu tu semua, salah. Ayat tu umum. Yang umum kena khusus. Dia bukan umum, tapi ada orang borong. Kan, dia borong. Macam Allah kata, aku turunkan banjir besar pada umat Nabi Nuh, semua mati. Betul ke semua? Tak. Tapi ada sekelompok orang kata kulu tu semua. Tapi bukan semua. Itu buat Nabi Nuh. Kalau kata ayat tu hang faham makna zahir ayat kata semua mati, itu macam mana kita semua masih ada lagi? Sebenarnya ayat tu merujuk kepada kesemua, tapi kesemua yang engkar untuk naik kapal Nabi Nuh. Tapi dia faham kata semua. Jadi pada sauda tadi likuli da'in, semua penyakit. Hadis sahih pula tu. Jadi kita ambil, kalau orang yang pegang kata kulu tu semua, ambil sauda suruh dia pergi berubat seperti kelebihan. Bila lega dah semua penyakit? Tak lega. Tak lega semua penyakit. Akan ada yang lega dan tak semua. Kalau ikut base pada ayat, kena semua lega lah. Tapi pasal apa? Kaedah makan tak kena. Madu lebah lagi sakan pada sauda. Kan? Allah sendiri bagi wahyu kat lebah. Bunga pertama makan bunga apa, bunga kedua bunga apa. Kan? Tapi tak lega. Pasal kaedah makan tak kena. Contoh, kan? Dia tak percaya pada ahli dah. Apakah hadis tu tak sahih? Hadis tu sahih, tapi hang tu tak sahih. Kaedah hang tak sahih, jangan bagi petua kat orang kerana hang bukan ahli. Contohnya, kalaulah macam mana kalau kata orang tu berat badan dia dekat 1 kilo. Hang bagi betul minum madu banyak mana? Orang ada berat badan dia dekat 1 kilo. Hang bagi betul dosis sauda tu banyak mana? Okey, kalau dia ada jenis darah O lagu mana? Darah AB hang bagi betul lagu mana? Sebab tu depa bukan ahli. Depa tak ada kunci rahsia tu. Tapi tak salah depa. Tapi depa jual produk. Contoh, madu ni, kalau siapa makan madu, tak ada ubat yang paling hebat. Nabi kata seandainya ada perawatan yang terbaik di zaman kamu, maka perawatan tersebut ada pada al-hijamah, berbekam. Seandainya ada ubat yang terbaik di zaman kamu, ubat yang terbaik itu ada pada madu lebah. Gunakanlah dua kesembuhan, Al-Quran dan madu. Al-Quran tu merujuk pada perubatan ilahiyah.
ada perubatan alamiah. Ada Mufti Brunei, dia buat buku Perubatan Langit dan Bumi. Banyak orang berubat-ubat tak lega. Rupanya penyakit dia bukan kerana masalah bumi, ada masalah langit. Dia makan ubat beratus ribu, berpuluh ribu tak lega. Kan? Saya berkongsi sikit. Tanpa sebut nama, dia ni driver, sebut cara umum lah, driver ambulans di Perlis. Tengah bawa kereta, hilang pandangan mata belah kanan, tak nampak. Ada pesakit dalam kereta, ke belakang motor. Hilang, belah kiri nampak, belah kanan hilang. Sampai ke hospital, dia sempat buat turun pesakit sebagainya, dia pergi cek mata, glukoma ke apa ke, tak ada. Dia main rumah, saya cerita lagu ni lah. Kata adik, gini, saya kata, gini pun, tapi dia dari segi satu sudut dia bagus, dia pun kaki dia main maulid juga. Kan? Maulid sebagainya. Hadrah sebagainya. Saya kata, adik, kalau dosa, kalau penyakit kerana kifarah, bukan takat makan pokok sauda, telan dengan pokok sauda, minyak jantung pun tak lega. Kan? Takut ada dosa dengan mak, dosa dengan mak bapak, dosa dengan adik-beradik, dosa dengan jiran. Jadi penyakit kalau kerana kifarah, tak ada ubat bumi yang boleh makan. Tengok duduk sembang-sembang, dia menangis. Oh, dalam rumah menangis-nangis. Kata awak, dia panggil Masyam. Saya rasa saya tahu saya buat apa. Kalau hantar hang buat apa, tak sudah buat korang. Allah pun sembunyi kita punya aib. Hampir betul benda tu. Tak. Saya nak abang kat Malaysia, dan tu yang saya boleh cerita ni. Saya tak sebut nama dia lah. Dan saya izinkan apa saya cerita dekat orang sebagai ibrah, itibal. Jangan buat benda tu. Apa dia? Saya ni suka dekah mak saya. Dekah mak, dekah bini, saya suka dekah anak-anak. Dia ni masa lapang, dia suka main basking. Walaupun dia game maulid, dia suka main orang-orang geng artis ni. Kakak dia suka main ni lah, main kita tepi jalan tu. Dia suka dekah mak dia. Kata adik, lah ni saya tak ada je ubat. Kau tak ada kau jujur semua ringga kau? Tak ada. Dia meringga tak ada. Hampir balik. Bila adik abang lagu ni, maknanya ubat adik ada bawah tempat kaki mak. Pergi balik. Dia duduk di Perlis di Arau. Lepas tu dia pergi, minta ampun, minta maaf ke mak dia, cium tangan, cium kaki, minta ampun, minta maaf lah. Menangis. 5 hari dia menangis, dia taubat, dia tak mau buat dah. Hari ke-5, mata dia nampak balik. Tu dia ayat mata taubat. Kan? Air muam tak nak pergi lah. Kan? Rupanya bila dia insaf, baru nusrah pertolongan Allah turun, lega balik. Dia start kereta main rumah. Peluk awak, ni nak buat balik. Kata adik, hari tu ibarat kata baru malaikat kelepiak sikit itu ya. Kan? Buat kali lagi dia jolok dua-dua belah. Jangan buat dah lain kali. Kata. Tu penyakit dan kifarah. Sebab tu kalau orang berubat kat kita, atau kalau kita sendiri pun, kita tengok balik. Aku ni berubat merata dah. Tak lega habis beribu-ribu. Entah aku ada dosa apa. Sebenarnya sakit tu pun, kifarah tu pun apa tanda dia? Tanda Allah sayang lah. Pasal Allah nak tebus dosa. Allah boleh saja bagi kita sihat, bagi kita senang sampai mati. Allah kan untung pun. Kalau Allah bagi sakit kita, Allah rugi ke? Tak. Sakit sehari, sabar. Allah ampun setahun dosa kecil, lagi tak buat dosa besar. Lagi tak bersyirik dengan Allah. Kan? Jadi, bagaimana kita nak melakukan perubatan ilahiyah? Pastikan yang pertama, kalau masih ada mak dan ayah, minta ampun, minta maaf. Kalau kita ada adik-beradik, tak salah, walaupun kita tak salah, pergi minta maaf kat dia. Kan? Kalau ada jiran, pergi buat baik balik dan sambung silaturahim. Kan? Seterusnya. Yang kedua, ini perubatan ilahiyah tadi nah. Yang ketiga, tolong lakukan sedekah setiap hari lepas solat subuh. Ni main tadi, kalau yang jemaah subuh ni kan, bagi salam kanan, bagi salam kiri, bawa duit siap RM1. Allah akan tengok banyak. Allah tengok sesuatu yang sikit tapi istiqamah. Kerana istiqamah tu adalah karamah insaniah. Sebelum masuk duit, kena niat, ya Allah, dengan pahala sedekah ni sembuhkanlah penyakit aku, baru berduit. Kalau macam subuh di rumah, kalau kata dah bos RM1, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Lepas hari Jumaat RM5, ambil RM5 tu pergi masjid. Dah masuk masjid hari Jumaat, cara ni jangan bubuh duit dalam tabung masjid lepas solat Jumaat. Niat sedekah ni bila pun bagus, tapi kawan ada orang dapat 7, ada orang dapat 70. Masuk dalam masjid, ambil wuduk, masa nak main solat satu masjid, bubuh duit. Main solat. Banyak orang, ada orang yang buat gitu. Ada orang yang lepas main habis solat Jumaat, jalan pergi kat tiang bubuh duit. Boleh, tapi tujuhlah bubuh duit sebelum solat Jumaat. Gitu. Barang siapa amalkan sedekah setiap hari,
Kalau dia meniaga, itulah pelaris meniaga. Kalau orang buat apa sebagai penghalang, hijab. Yang ketiga, angkat penyakit. Pasal itu bila kita mati besok ni, kita akan minta dekat Allah, ya Allah, tolonglah hidup aku walaupun sehari. Untuk sedekah Ustaz, no? Untuk sedekah. Hebat. Kan? Lalu ni kita rasa adat kata macam kita panjang lagi lah, adat kata. Kan? Kita rasa macam tak apa, tak pulun benda tu kan. Besok ni lah mati, sehari pun kita minta nak hidup. So, cuba bayang tengok. Jadi kalau boleh, jangan ada, setiap pada hari ni, jangan ada hari yang berlalu tanpa sedekah. Nak laris meniaga, nak buat bagi orang buat kat kedai kita tak kenal ke apa, lalu orang kita ni kalau meniaga tak laku, orang buat kan. Tangkai yang paling hebat sekali sedekah. Saya tengok kedai-kedai mamak 786 kan, bubur tabung penuh meja, penuh kaunter. Kalau kami di Pulau Perlis, kedai petani banyaklah. Kedai orang kita ni kalau meniaga tak laku, buat. Cuba buat kedai mamak kalau nak kena. Nak kena kan. Apa tangkai dah? Sedekah setiap hari. Sedekah setiap malam ni, niat dah, aku akan sedekah setiap hari walaupun sikit di rumah. Set tabung balang kuih tu bos RM1, RM5. Tapi kena niat. Ya Allah, aku niatkan pahala sedekah ni sembuhkan penyakit aku. Itu apa yang kita hajat. Kan? Sedekah. Okey. Yang pertama, jaga makan, pemakanan, tinggalkan gula, garam. Lepas tu kismis dengan kurma, ikan dan susu, bilik tidur jangan buka lampu, cara buang air besar bukan ikut sunnah Nabi. Lepas tu minta ampun, minta maaf dekat mak-mak. Lalu ni kita tengok mak kita macam sihat kan, tolong siapa yang ada mak lagi dan pak lagi, balik malam ni tolonglah minta ampun, minta maaf kat mereka. Dan satu benda yang paling besar, kalau dia kata benda tu tak sihat pun tak apa dia, kalau dia kata redha, mak minta ampun, minta maaf, boleh tak mak katalah Syam, mak redha kat hang. Habis takkan kita nak kalau dia kata hang nak ambil mana, ambil redha kan atau mak aku sembuh hang sakit. Takkan kita nak jual redha, nak beli sakit, nak beli sembuh. Tapi sebagai orang awam ni kita mau dua-dua lah. Tapi barang siapa yang masih ada mak ni, saat pergi balik sampai rumah, mula-mula kali tolong cari mak dulu. Minta ampun, minta maaf mak, kalau macam ni. Jadi kalau kod yang kita duk buat sangkut-sangkut ni, mak. Pasal doa ibu mana ada tak terijabah. Cuma ada masa yang dia Allah angkat, Allah tahulah bila nak angkat, bila Allah tak mau angkat lagi Allah susunlah benda tu. Jadi kaedah perubatan fitrah ni yang pertama, betul makanan, gaya hidup dan minta ampun, taubat, sahabat dan sebagainya. Dikuatiri penyakit dan musibah yang kita kena ni bukan masalah bumi, tapi masalah langit. Herba-herba betul. Yang herba-herba ni nombor 6. Kalau kita kata saya nak buat 3 perubatan ni dan saya nak ambil herba, makanan sunnah, boleh. Tapi kena janji, dia kena buat ni dulu. Dikuatiri penyakit tu bukan kerana masalah fizikal. Gitu. Saya buka sikit Ustaz, kalau orang nak tanya soalan boleh lah. Dan kalau ada beberapa soalan orang perempuan ke apa, bab penyakit boleh tanya. Ya Kak. Ya, salam. Ya. Benda apa? Garam bukit. Okey. Okey. Ya. Iodize. Ya. Ya. Putih. Okey. Okey. Faham. Baik. Yang pertama tadi mengenai garam tu. Okey, dia yang pertama sekali, dia ada 2 garam bukit. Satu garam bukit yang berwarna putih, satu yang berwarna pink. Pinkish tu. Pink tu banyak orang tak guna untuk dalam masakan. Dia buat untuk ayak. Bagi renaman kaki ke, nak buang racun ke apa ke, ataupun buat ayak minuman. Okey. Bila apa sebut garam ni, saya nak bagi satu petuah, satu ilmu lagi untuk nak buat ayak gelombang. Ayak gelombang kan. Okey. Tapi hak warna pink tu kan, ambil botol mineral water yang 500 ml tu, peti kecil tu, bubuh garam hak warna pink tu, bagi penuh pungkok bawah kan dia ada hak gelung-gelung botol ada kan, hak bawah tu bagi penuh dan goncang 300 kali untuk mengkecilkan dia punya molekul ayak.
goncang 300 kali kan, dia larut. Bila larut, kita dapat sol brine, larutan tepu. Maksud dia sol brine 500 ml tu tepu lah kan. Kemudian bila dapat larutan tepu, ambil satu tudung kecil botol mineral tu, ayat yang sol brine tu, masukkan dalam mineral water 1.5 liter. Ayat yang 1.5 liter jadi ayat energi, ayat tenaga. Apa faktor goncang tu? Nano lah. Nano. Tapi kalau kita ada mesin, dia ada mesin nano lah. Ni vibrate ni, goncang ni nano lah. Dia buat 100 kali montisat. Goncang pula kali kedua montisat tu. Kalau boleh direct 300 lebih baik. Okey, hak kuning tu dia baik untuk tenaga dan membuang racun dalam badan. Okey. Garam putih ni dia ada dua. Satu dia tulis garam Himalaya rock salt iodized. Dia ada paket hijau, paket biru. Betul tak? Ambil yang paket hijau. Paket hijau. Dia ada dua, biru dan hijau. Ambil yang paket hijau. Gitu. Dia garam bukit ni dia bukan halogen saja. Ni ada banyak syarikat ada keluarkan kan. Ada bila semua ada dah. Bukan halogen saja. Nevgel, halogen. Nevgel dan halogen tu sepupu. Ada soalan lagi? Yang imbalance hormon. Okey. Dulu orang tuan pesan dah, makanan laut dan darat jangan sekali sebagainya kan. Dia samalah macam susu dan ikan tadi ni. Dia bersangkutan dengan apa? Dengan hormon. Pasal tu puan, kalau puan tengok pada 15 hari bulan Islam, bulan mengembang penuh kan, orang kata bulan mengembang dia ni jadi kan bila orang mengembang, bila bulan ayat pasang penuh 15 hari bulan kan orang ada masalah jiwa mental kan, jadi lebih tertekan. Ini ni bersangkutan dengan vibrate, gelombang dia menekan otak dia. Pasal tu siapa nak berbekam, tarikh yang terbaik 15, 17, 19, 21 ketika darah berada di kemuncak. Jadi banyak tukang bekam lah ni, dia take betul. Mana ada duit, main malam pun dia bekam, main lewat petang pun dia bekam, hari Rabu pun bekam kan. Dia matahari, kalau matahari dah turun bawah kaki langit, kalau tak darurat jangan bekam. Yang kedua, nak pesan kat anak-anak muda kalau ni, malam jangan duduk sukan, main badminton, main futsal, tak boleh, salah macam mana? Badan ni ada hak. Badan ni malam dia ada fitrah, dia malam dia nak self repairing, nak repair apa sesuatu rosak. Bila matahari dah turun bawah kaki langit, saluran darah dah mula sempit. Bila saluran darah dah sempit, flow oksigen dah tak banyak kan. Jadi bila kita pergi lompat-lompat, main sukan, main futsal sebagainya, jantung terpaksa pam, kita melompat, jantung terpaksa bekerja. Jantung pam, darah jalan, kadang-kadang saluran darah sempit. Ibaratnya kita buka pek ayat simpui. Jadi macam mana? Buka pek ayat, disimpui pek tu, dia tembak pada pek ya. Banyak orang muda kenapa CVA, cardiovascular accident, serangan jantung mengejut. Tengah duduk tidur, tengah duduk sukan, tengah main basikal, tengah duduk main futsal, mati. Kita suka bercanggah. Allah buat malam badan nak rehat. Pergilah cari kelas pengajian malam kan, petang tu buat apa dah duduk. Kalau mengaji dekat Habib Khazim, angkat kaki pun tak boleh. Dengar hilang kaki ni, tahulah duduk lama. Kalau duduk timpuh tu, saya pernah duduk dengan Habib Alwi Maliki, Habib Muhammad Alwi Maliki, Madinah kan, kebat tak boleh goyang. Ibarat Tok Guru kata, ibarat kalau burung merpati duduk atas kepala tak goyang, boleh duduk, adab. Jadi setiap abang lah kat anak malam futsal berhenti tak usah main dah, takat petang sebelum matahari turun. Itu Muslimat ada soalan lagi tak? Siapa kan? Orang lelaki, akak. Ya. Salam. Vaksin? Bukan. Ya. Isu vaksin yang itu kes di masjid Gelugok, saya kata kes itu. Tapi tak apalah, tu Ustaz Azam tak panggil lah. Apa ni, boleh dia sebenarnya. Vaksin ni dia bukan, kita bekam ni kita buang racun dalam darah. Vaksin ni dia masuk dalam sel.
Tapi mudah-mudahan dengan keberkatan mukjizat berbekam ni dia dapat mengeluarkan benda-benda itulah. Tak apa kak, lain pada Allah semua makhluk. Lain pada Allah semua makhluk. Vaksin pun makhluk, Sinovac makhluk, Pfizer makhluk, semua makhluk. Dia tak akan boleh bagi mudarat kalau bukan dengan izin Allah. Kalau seandainya vaksin tu berlaku mudarat pada tubuh, biiznillah lah. Tak apa, dia tak akan bergerak satu zarah pun kalau bukan dengan izin Tuhan. Tapi soalan tu bagus. Teruskan berbekam, buat 2 bulan sekali, 2 bulan sekali, 2 bulan sekali. Mudah-mudahan. Saya pernah bekam pensyarah UUM Sintok dalam kedai kawan dia. Dia sakit belakang, sakit tunggu-tunggu pinggang makan. Saya ingat mungkin dia slip disc ke kapit saraf apa. Saya bekam, dia jumpa dalam kedai makan. Kita kalau nak buat boleh, saya kebetulan alat bekam dalam kereta. Lepas tu kita, kalau nak boleh ada tempat semayang belakang kedai kat UUM Sintok tu. Saya bekam betul dengan ni apa yang lubang mata pinggang ni kan. Saya bekam, saya ketukkan darah beku. Bila saya ketuk tu, angkat cawan tu, ada sombok besi dalam darah beku dia tu. Kita dia doktor lah, doktor bersyarah, doktor boleh berani tengok darah. Kita berani kuih tengok ada sombok besi dalam darah. Jadi maknanya benda-benda teknologi pun boleh. Pasal bekam ni berkat. Bila Nabi anjurkan, ada berkat lah. Dan benda-benda teknologi pun duduk dalam darah. Kan dia boleh keluarkan. Tapi kena cari al-muhtajim, tukang bekam yang ada adab. Kalau boleh tu cari tukang bekam yang mana sanad bekamnya bersambung, tanpa putus. Itu. Banyak tukang bekam yang pergi kursus 3 hari, 4 hari. Ada kalau di Penang di USM bekam klinikal. Okey, kalau di Penang ni Ustaz Haizan yang bermanah. Ustaz Haizan di Jalan Falim kan. Tahu kan? Kalau bekam ni pergi jumpa Ustaz Muhammad Haizan. Dia sang suami isteri ke buat bekam. Kan? Muslimat isteri dia, lelaki ni. Dia imam masjid. Jadi tu kan? Kalau sini pergi cari Ustaz Haizan. Dia sanad bekam ni sampai gitu. Tadi abang. Salah. Okey. Sinus. Okey. Dia sebenarnya benda yang sama tu. Okey. Bila lepas ni kalau kita dengar orang cerita benda lagu tu, gatai hidung tu sumbat, tidak berdengkur, dia ada 2 benda ya. Vitamin C kurang banyak. Vitamin C. Tinggikan vitamin C. Sekarang ni kalau takat 250, 500 mg tak lebih dah. Tak lebih dah dengan gaya hidup, pencemaran, vaksin dengan injection dalam badan, blood clot darah jadi beku, kan? Tinggikan vitamin C lah ni. Jadi bila vitamin C tinggi, abang isap rokok tak? Tak isap rokok. Barang siapa isap rokok, sebatang rokok dah habis dah 60 mg vitamin C. 3 batang pecik, habis terus. Tak ada vitamin C kosong. Bayangkan lepas tu tuan pergi, katalah hari tu isap rokok 3 batang, tiba-tiba hari tu demam, pergi klinik makan Panadol ke jenis-jenis ubat alopati, jenis drug ni, kita makan ubat hospital, ubat dadah ni, dalam keadaan hari tu kita dah isap rokok 3 batang kan, ubat dia akan simpan ke dalam tulang. Kalau lah hari tu kita dah isap rokok 3 batang, tapi kita demam nak makan Panadol ke apa ke, pergi minum fresh orange dulu 2 cawan besar, 2 gelas teh ais tu, 2 gelas tanpa gula, 2 gelas baru boleh makan ubat hospital, kita ubat klinik. Kalau hari tu isap rokok lebih 3 batang. Jadi untuk abang ni, abang kena tinggikan vitamin C. Tinggikan vitamin C, insya-Allah. Apa dia di antara yang tinggi vitamin C? Rozelle, madu kululut, ayak 5 kasturi. Setiap pagi abang minum ayak 5 kasturi, khususnya untuk orang perempuan. 5 kasturi, 5 kecil tu. Lemon boleh, tapi untuk orang Asia ni yang paling baik adalah 5 kasturi. Sebab Allah ni dia Maha Adil, dia tak buat penyakit ada sini, ubat ada di luar. Sebab dia punya environment dia, suhu dia, cuaca dia, tanaman dia, yang dia kena orang yang dekat dalam tu. Pasal dia bersangkutan dengan pengudaraan, dengan badan. Dia memang baik lemon, baik, tapi untuk orang sana. Macam ginseng, baik untuk orang Cina.
dia suhu badan, darah, tumpah, semua dia main peranan. Kecuali makanan yang beruntuk makanan sunnah, dia langkah sepadan. Kurma, kismis, jintan hitam, minyak zaitun. Dan minyak zaitun pun tuan-tuan kena faham. Itu yang saya balik pada yang saya terang tadi. Kalau kita faham, tapi kena tanyalah, terjemah seketul tak sembuh dan mungkin silap. Contohnya macam dalam surah yang Allahu nurus samawati wal ardh. Allah ni cahaya bumi, cahaya langit. Nurun ala nurin, cahaya segala cahaya. Kan kita Allah ni ibarat cahaya dalam gulub kaca, miskat. Dalam gulub kaca yang dinyalakan pada dinding sebuah rumah yang berlubang, dinyalakan dengan minyak penuh berkat, zaitunatin mubarakatin. Lampu dalam gulub kaca itu dinyalakan dengan minyak zaitun yang penuh berkat, minyak zaitun yang tidak pada timur, tidak pada barat. Jadi kalau kita nak faham, kalau mereka mengaji jenis terjemah seketul ni, oh minyak zaitun. Tapi tak ada, bukan pada timur, bukan pada barat pula. Nak faham kot mana? Itu majaz, makna majazi. Hakikat sebenarnya makna pada minyak zaitun tu sebenarnya tu apa dia? Iman. Bukan minyak bentuk minyak ni. Al-Quran ni subjektif. Itu bila kita kata hanyaban. Macam puan? Moringa. Betul. Moringa ni saya nak beritahu, tapi kita tak bawa noh. Moringa kami tak bawa habis. Kami ada produk moringa. Nak pesan boleh lah. Nak pesan boleh, saya buat di Kelang. Okey, moringa ni dunia dah iktiraf sebagai superfood. Dia panggil complete supplement. Boleh Google it, tengok khasiat moringa. Moringa ni siapa ambil jus moringa, tak perlu ambil suplemen apa pun dah. Sudah hebat Allah bagi. Itu dia panggil complete supplement. Kalau dalam benda lain ada 20% protein, dia 60. Ni ada vitamin C, ada 10, dia 30. Moringa tu. Hebat. Kami memang ada jus moringa tu, tapi kat saya habis terus, tak ada. Kalau saya buat di Kelang Frutania. Kelang Frutania ni kalau habis, dia paling minimum order satu batch ni 500 baru dia boleh order. Ni kami order dah lah minggu ni, kalau kutip order. Moringa puan, saya lagi betul kok lah puan, balik-balik pergi ambil moringa mentah-mentah, pergi rebus minum. Jangan penin. Puan kena ambil dia moringa, terbalikkan lagu tu. Kan? Bagi pucuk di bawah kan. Ikat dengan tali, jemuk kering, jemuk angin, jangan jemuk panas. Moringa sehari dua aja, dia kering, dia luruh. Kalau pergi rebus duk hijau-hijau, dia memusin. Pasal iron dia tinggi. Dia tak boleh kena bagi kering, bila kering angin dia hijau. Itu. Tapi Penang banyak buka bungkai kan. Acidic salt. Betul. Dia yang tu, dia yang tengok dia berbentuk extraction ayak ke? Dia sebenarnya ikut sunnah Nabi lah, Nabi abang tu. Sebenarnya yang kadang-kadang barang kadang-kadang ni tuan. Berapa minit lagi Ustaz? Boleh lah, setengah jam boleh lah, kita tutup lah. Okey. Ni hari pertama kan. Okey. Sebenarnya tuan, macam minyak zaitun lah, garam sebagainya. Kadang-kadang overclaim. Kadang-kadang orang ni, kadang-kadang benda yang sama aja. Contohnya, macam minyak zaitun. Kan? Minyak zaitun masuk tempat kita ni bukan ada branding pun, bukan ada stiker pun. Dia main dengan kapal dalam tong biru, besar tong biru tu, Yusof Tayyip order banyak-banyak, kan? Masuk kot pintu Kelang dia, bukan ada stiker, kan? Keluar belakang pintu Kelang, 10 je nama. Kan? Lepas tu nak pergi mahal tu, claim lah. Kata minyak zaitun kami paling mahal. Pada tempat kami tanam ni ada kubur-kubur para syuhada lah, kubur wali dah apa semua kan. Buah mula-mula tumbuh menghadap belah kiblat. Kan? Pokok orang ni negara orang putih tak mau Kristian. Kita nak ambil tu bukan pasal negara mana. Kalau pokok kurma dia tumbuh buang kat bawah sekalipun. Kan? Dia bukan macam tu. Dia kalau iman tak betul, minyak zaitun ni dia bersangkutan dengan iman. Kalau seandainya hang tak buat apa yang Allah suruh, hang tak tinggal apa yang Allah tegur, tapi hang makan minyak zaitun sembuh tu bukan dapat rahmat, istidraj. Sembuh tu akan menyebabkan bejo pada Tuhan. Dia bagi ahli perjalanan, kalau sakit tu boleh menyebabkan dekat dengan Allah, biar. Ini perbincangan makam lah. Kalau awak nak berubat, silakan, tak masalah kan. Macam tu. Jadi
Garam yang Nabi tu, dia tak ada satu benda pun yang tetap. Yang Nabi sebut, Nabi tak sebut saltik garam ke, garam Himalaya ke, garam India ke, kalau dipilih pandan kalkanda ke gula tu kan. Tak sebut pun. Ayat tu sebut umum, Nabi makan garam secubit sebelum makan. Dia tak sebut pun garam yang mana. Kan? Tapi bagi peribadi saya lebih suka garam kat bukit je lah. Macam mana nak ambil garam? Pasal kalau tepi jemaah tabligh kan dia makan garam. Kan? Maksudnya bukan makan tabligh tu sunnah Nabi lagu tu. Dia ada orang bertikai, orang tak jumpa dalam hadis Nabi makan garam, tapi ada fakta klinikal. Contohnya nak ambil garam, makan bukan ambil begitu. Ibu jari dengan jari manis. Ambil ke ni. Kan? Tak mana? Tak mana masin makan lidah. Belah kanan. Manis hujung. Kan? Tak sesuatu biar kena pada tempat. Jangan ambil manis tak tempat masin, ambil masin tak tempat manis. Lepas tu kita tak bagus produk kau ni, hang ramai tak kena. Dan kau tu punya dia barang tu bukan ahli perubahan, dia jual barang. Ambil garam tak bawah lidah, tak tepi lidah. Bila kita tak garam tepi lidah, ayat liok keluar kan. Ayat liok tu apa? Hydrochloric acid, HCA. Fungsi ayat liok untuk nak makanan yang kita makan sekali duduk dalam perut, tak sampai lama dia akan buang. Kan? Okay, habis-habis makan kan sunnah kita gaul nasi kan? Gaul. Kan kita gaul nasi kan? Sunnah Nabi gaul siapa? Supaya enzim yang ada di kuku ni akan merelai makanan. Dia semua gaul bukan ramai. Kan? Ni ada orang ramai kuat celah-celah ni dah makan satu dalam. Kita nak makan tu lain nanti. Kan? Dah ramai-ramai tolak kita pula. Sila Syekh makan. Fadal. Kita nak makan pun tak boleh. Allah, kau ni pergi ramai pula dah. Makan bila anak makan dah. Kenyang. Dia gaul lagu ni je. Supaya makanan yang kita guna tu dia terlai. Dia gitu. Tapi kena ingat, bukan kita nak bermain. Ramai keluar kuat jari pun tangan orang Islam kita suci. Jangan jijik, tak ada. Kan? Semua jadi ubat. Kena contoh orang soleh macam mana? Kan? Yang tu. Kemudian pula lepas habis makan, ambil garam secubit lagi. Kan? Ada orang komen kat saya dalam Facebook. Kalau makan garam kena darah tinggi. Kan? Bukan makan sampai segenggam. Kan? Makan cubit ke ni je. Sebelum makan sikit, habis makan tadi belah kanan ni. Tepi lidah belah kanan. Habis makan ambil sikit belah kiri. Maksudnya ada garam atas, ada garam bawah. Makanan duduk tengah. Proses penguraian berlaku cepat. Habis makan garam, isap jari. Kan? Jangan buat macam ni. Kan? Lagi ni dia punya jilat lah kan. Tak kena. Kulum ni, kau kulum pun janganlah. Dan nak mengambil sunnah pun, Allah kau ni tu dia punya jilat. Kulum isap tu cicip macam ni je. Takkan akhlak Nabi yang Nabi buat gitu. Kan? Nabi ni dalam cantik lah. Kan? Jadi isap jari habis. Dan Nabi suka makan apa? Suka makan labu. Nabi suka makan temikai. Perasan tak? Semua benda yang Nabi buat, semua benda Nabi suka makan, semua menjurus kepada usus. Kita cuba tengok. Kan? Labu, bubuk labu, sarawak labu, tepung Bali, Arabic gum, temikai, isap jari, garam. Nampak? Semua tuju kat perut. Gitu. Ada berapa soalan? Ustaz, ada berapa soalan? Tanya Ustaz. Kak. Ni apa? Tu yang urin tu lah. Tapi jangan bubuh gula putih. Bubuh gula merah. No? Okey. Kalau tak ada soalan, kita nak tutup dulu. Buah kulit. Okey, soalan adalah akhir ya. Adalah tak ni. Buah kulit ni dia baik untuk buah pinggang. Tapi kalau lebih buah kulit, Allah, bau satu rumah. Okey kan? Bau satu rumah. Kalau satu buah sebelah ni jenuh. Buah kulim dia bau macam bawang putih. Buah kulim ni dia pokok balak, setahun sekali baru dia buah. Kalau semua benda yang berbau macam bawang putih, apa dia maksud dia? Itu menunjukkan hadirnya antibiotik. Gitu. Dia sebenarnya
Panjang lah kalau kita nak cerita bab caman ilmu-ilmu. Kalau mengaji ilmu hebat, Allah bagi ni di tapak tangan ni semua ada petua dia. Kita boleh tahu tulang belakang dia selip di ke, dia ada penyakit ke, hormon ke, usupuk. Tu anak saya tu untuk muslimat lah. Kan? Kau nak pergi check tangan penyakit kat dia pun boleh lah. Dia pun baru lepas pantang tu. Nak buat kita boleh. Ni menantu dia tu. Kau nak check penyakit tu orang perempuan dia check tengok tangan apa kan. Dia kuk depan ni seorang ni nak buat kursus tabib ke, kursus perawat Islam ke, nak check penyakit ke apa kan. Nak tengok tangan macam mana. Cuba Ustaz buat tangan tu. Contoh. Ustaz rapat jari. Rapatkan jari. Ni rapat. Okey. Tulang belakang Ustaz belah kiri teruk. Belah kiri ni. Maksud dia bila tulang lari belah kiri, dia kapit saraf belah kanan. Dan Ustaz tolong jaga kolesterol, makanan berminyak kena kurang. Jadi tulang belakang ada masalah belah kiri tapi kapit saraf belah kanan. Contoh tentulah. Usus perut kotor ke, angin banyak ke, semua ada di tangan. Kalau tengok dalam mata lebih cepat. Iridologi. Tu kan doktor tengok mata kan. Buka mata, apa dia kata? Dia ni paling lama 6 bulan. Paling lama setahun. Dia kena orang marah ingat Tuhan ke? Dia orang kata gitu. Bukan, tu ilmu dia mengaji lagi tu. Ada. Memang ada. Tambahlah, betul satu belum nak tutup. Ni mata kita. Kita balik bilik cermin pula. Kan? Ni mata kita. Kornea tengah-tengah. Kan? Atas ni pukul 12. Ni pukul 6. Pukul 3, pukul 9. Kan? Kita angkat itu tengok bahagian atas. Atas kali. Kan? Mata bulat tu bahagian atas. Angkat kelopak mata tengok. Dia ada orat warna merah halus macam benang. Kan? Dia turun pada atas. Kalau dia turun pada atas ni lurus betul dengan kornea, tu dia punya lifetime. Dia punya dia tahu lah mengikut pengajian dia apa. Oh ni lagi 6 bulan, 3 bulan ke, setahun ke, adalah. Kalau dia lurus tu, tiba-tiba dia pecah tu. Ada lah. Kalau dia straight, itu. Jadi ada tanda-tanda. Bukan kata depa kata mak Tuhan ke, bukan. Memang ada tanda kebesaran Allah yang Allah bagi. Macam kita tengok pokok, kita tahu ubat apa, tak perlu tanya. Pokok ni ubat apa? Tak perlu tanya. Kalau tuan-tuan tengok, pokok tu urat dia, daun dia urat selari. Pokok apa? Pokok nyok, pokok pinang, rumput, serai, pandan. Dia monocotyledon, monocot. Pokok yang daun dia satu ya urat dia. Kan? Tahu dah, pokok ni unsur dia sejuk. Kalau makan akak dia lawa kencing dan buah pinggang akan cuci. Pokok yang ada urat selari, urat satu di daun selari, tak ada yang akak tunjang. Semua akak serabut. Tu fikir tak? Betul tak? Pokok nyok, pokok pinang, kelapa sawit, pokok kurma, akak serabut. Dan di batang dia ada berkatam-katam. Rumput, lalang, semua ada katam-katam dia. Mana dia? Unsur dia diuretik. Kalau kita minum akak rebusan dia, akan kecing kerak. Itu di antara contoh tanda-tanda yang Allah kita tengok pokok ni, pokok ni bentuk macam ni. Baik untuk buah pinggang. Pegaga, baik untuk otak. Tapi orang pergi makan ginkgo. Kan kita kena makan pegaga. Dia ada sign, tanda-tanda pada ciptaan Allah ni. Ahli dia tahulah, pokok ni ramai-ramai dia bau macam minyak apa? Cak kapak. Aromatic smell. Pokok ni unsur dia carminative. Kalau makan dia buang angin. Pokok manis. Badan jadi tenaga. Dia semua ada tanda, ada caman pada pokok tu. Gitu. Ada kod dah nak tanya lain pada herba, nak tanya bab-bab batu boleh tak? Ini kalau nak tengok tangan lagi lepas mayang boleh lah. Saya tengok seorang-seorang. Kan? Kalau ada masa Ustaz nanti lain kali ke apa ke, malam kita buat macam kena buat kat masjid Ustaz Azan tu kan. Dia buat Jumaat satu Ahad macam ni lah. Malam ceramah ni sikit, Ustaz. Siang buat rawatan. Tu lain kali susun ni lain kali. Pasal saya ni tengah mohon tauliah. Dah tak surat dah. Ke pejabat agama. Ada tu abang kan. Tapi Ustazah Atirah kot dia telefon saya. Jadi kalau dapat tauliah ni bolehlah di masjid ke apa kan. Tu yang kemarin esok cancel program kan tubuh. Saya diboleh lagi tak boleh. Sekian dulu Ustaz nah. Kalau orang lelaki tak apa dah nah. Tak apa nah. Tanya. Nanti kita main lain.
Ya, baik, baik. Maksud bagus sebab dia badan kita tak dapat nak karbon di antara oksigen dengan ayak tu. Dia kena makan ni, dia akan cepat kena penyakit buah pinggang. Dia orang yang mula berlaku simptom lemah pada buah pinggang, tengok airbag. Kan airbag ni kan? Dia tu. Dia jadi airbag. Tu macam kelemahan pada ginjal lah. Dan kalau kronik lagi, tengok perut jari. Ni jari kita ni kan? Ni perut ni. Ni dia gemuk. Dia gemuk. Kan bila kita nak genggam rasa macam tak puas, kan? Tak puas. Sini ni, hak ni. Hak ni dia kebengkak. Hak ni. Bila kita genggam pun tak kemas, dia rasa macam kita duk genggam benda. Kan? Itu buah pinggang. Gitu. Okey, baik. Yang paling baik kali bekam. Kena bekam lepas zuhur. Lepas zuhur bekam. Lepas zuhur. Tengah panas tu bekam. Tapi kena bagi tahu kalau ada orang tekanan darah rendah. Kalau ada low blood, darah rendah, kena habaq dekat tukang bekam. Cuma yang masalah lah ni, tukang bekam yang ahli tu. Hak tu masalahnya. Dia kena bekam, tapi diagnose pun tak buat. Dia kena tanya dulu, ada kencing manis dah, ada alergik dah, ada apa darah rendah, tukang bekam pengsan. Ada, tanya dulu. Sebab ada kalau dia sebut saya ada low blood, kadang darah rendah, kita ada poin yang tak boleh bekam. Contohnya ni cuping telinga ni, bawah cuping jangan bekam kalau orang sihat sekalipun. Satu. Yang kedua, untuk tukang urut, habaq kalau lebih mengurut kan ni bawah pelipat kaki ni, kaki kan, bawah pelipat, jangan duk pergi urut bawah pelipat. Bukan, kalau ni biasa sekalipun, bawah pelipat kaki jangan urut, tak boleh urut. Kemudian lumpuh kan, jangan urut macam mana orang tergeliat, macam orang silap urat. Urut biasa-biasa, bubuh sapu minyak, bekam, bagus. Kalau urut macam orang tergeliat tu, masalah nanti. Itu. Kerana aku tak ada apa-apa, tak lagi lepas main syak kot, siapa nak tengok tak cek tak penyakit boleh lah no. Kerana no. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.